Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Prof. Datuk IR Dr. Riza Atik Abdullah bin OK Rahmat selaku pesyarah bagi LMCP 2502 Pengangkutan Bandar. Saya Muhammad Badrul Amin bin Ahmad Sufi, nombor metrik A169360 daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, ingin membentangkan projek akhir bagi tugasan ini iaitu perancangan pengangkutan bandar di Pekan Kodiang, Kedah Darul Aman. Okey, berikut merupakan arahan bagi tugas ini iaitu saya dikehendaki menyediakan satu laporan ringkas berkenaan perancangan bandar di tempat asal saya iaitu Pekan Kodiang. Dan laporan tersebut perlu mengandungi 4 perkara ini iaitu yang pertama adalah masalah pengangkutan yang dihadapi di tempat asal saya. Yang kedua adalah polisi pengangkutan yang dicadangkan. Dan yang ketiga, perancangan jangka masa pendek iaitu dalam masa 3 tahun. Dan yang akhir sekali adalah perancangan jangka masa panjang sehingga 30 tahun. Okey, perancangan ini mestilah melibatkan jalan raya, pengangkutan awam dan kemudahan berjalan kaki serta basikal. Okey, berikut merupakan peta kawasan negeri Kedah Darul Aman dan satu lagi merupakan adalah peta kawasan Kodiang di dalam negeri Kedah Darul Aman. Okey, Kodiang ini terletak di kawasan yang berhampiran dengan sepadan negeri Kedah dan juga negeri Perlis serta merupakan sebuah pekan akhir di dalam negeri Kedah sebelum melepasi sepadan negeri Kedah dan juga negeri Perlis. Okey, masalah pengangkutan yang dihadapi di Pekan Kodiang yang pertama adalah kekurangan kemudahan pengangkutan awam sama ada dari segi bas ataupun teksi, dan yang kedua adalah kemudahan parkir yang kurang terutamanya bagi tempat tumpuan orang ramai seperti pasar pagi, masjid dan juga arkid perniagaan, dan yang ketiga adalah kemalangan yang tinggi di tempat-tempat tertentu di jalan raya. Ketiadaan kemudahan basikal dan juga kemudahan berjalan kaki yang sangat terhad juga merupakan masalah pengangkutan yang dihadapi di Pekan Kodiang, dan yang seterusnya adalah kesesakan di jambatan yang merentasi Sungai Sentap di Pekan Kodiang ini. Okey, cadangan polisi pengangkutan yang saya ingin cadangkan dalam projek ini adalah satu, yang pertama dengan menggunakan teknologi terkini yang canggih bagi memantau tempat-tempat yang sering berlaku kemalangan jalan raya. Yang kedua adalah menambahkan bilangan pengangkutan awam. Yang ketiga adalah memberikan pengangkutan yang mesra alam seperti basikal kepada warga sekitar, terutamanya bagi kumpulan sasar seperti warga emas, kanak-kanak dan juga mereka yang memerlukan. Dan yang terakhir sekali adalah menaik taraf kemudahan pengangkutan yang difikirkan perlu. Okey, kita ke slide yang seterusnya iaitu cadangan jangka masa pendek dalam tempoh 3 tahun. Okey, yang pertama saya bercadang ingin menyediakan lebih banyak pengangkutan awam seperti bas dan teksi bagi memudahkan pergerakan dan perhubungan masyarakat di Pekan Kodiang ke tempat lain, terutamanya bagi mereka yang kurang berkemampuan. Memandangkan kawasan pekan ini merupakan sebuah pekan di kawasan luar bandar di negeri Kedah. Dan yang kedua adalah dengan menyediakan tempat laluan pejalan kaki, terutamanya bagi laluan pejalan kaki yang berbumbung dan juga di tempat-tempat yang tumpuan seperti di pasar pagi kerana ianya terletak di berhampiran dengan jalan raya. Yang ketiga adalah dengan menyediakan kamera pemantauan ataupun CCTV di kawasan yang kerap berlakunya kemalangan jalan raya. Yang keempat adalah dengan membina penenangan jalan raya di kawasan yang sibuk dengan kenderaan. Dan yang akhir sekali adalah dengan menyediakan laluan khas basikal. Okey, slide ini menunjukkan cadangan saya iaitu dengan pertama adalah menyediakan kemudahan bas awam dan juga teksi. Di dalam gambar tersebut merupakan bas yang sering digunakan di Pekan Kodiang iaitu bas henti-henti yang daripada Bandar Kangar ke Bandar Jitra. Okey, yang di bawah itu merupakan cadangan tambahan untuk menyediakan hentian bas di sepanjang jalan di Pekan Kodiang ataupun tempat-tempat yang strategik bagi memudahkan penduduk Pekan Kodiang menaiki bas ataupun ingin menahan teksi di jalan raya. Okey, yang seterusnya adalah menyediakan laluan pejalan kaki dan laluan pejalan kaki berbumbung. Okey, seperti yang kita dapat lihat di dalam slide, cadangan itu adalah yang pertama adalah menyediakan laluan pejalan kaki berbumbung sebagaimana yang ditunjukkan di dalam gambar. Itu bertujuan untuk melindungi pejalan kaki daripada panas dan hujan. Dan yang kedua adalah dengan membina laluan pejalan kaki di sepanjang jalan yang terdapat di Pekan Kodiang bagi memudahkan pejalan kaki
untuk berjalan di pinggir jalan raya. Yang seterusnya adalah menggunakan kamera pemantauan di kawasan kerap berlakunya kemalangan. Okey, di dalam slide tersebut menunjukkan dua gambar. Yang pertama adalah CCTV yang menggunakan sumber elektrik, dan yang kedua adalah CCTV yang menggunakan tenaga solar dan digabungkan sekali dengan lampu jalan. Dan saya fikir ini adalah merupakan satu teknologi yang baik kerana dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya adalah membina penerangan jalan. Yang saya fikirkan perlu adalah membina bonggol di jalan raya bagi kawasan yang difikirkan sesak. Okey, seterusnya adalah menyediakan laluan khas basikal. Seperti yang dapat lihat di dalam slide itu adalah yang berwarna biru di sepanjang jalan raya dan jalan-jalan yang terdapat di Pekan Kodiang. Okey, untuk cadangan jangka masa panjang pula adalah dengan membina hentian setempat ataupun one-stop center bagi memudahkan pengangkutan awam. Dan yang ketiga adalah melebarkan jambatan sempit yang melintasi Sungai Sentap yang sedia ada sekarang. Dan yang ketiga, membina ataupun menyediakan tempat parkir yang lebih banyak di kawasan tumpuan orang ramai. Okey, kita lihat kepada slide membina one-stop center bagi pengangkutan awam. Okey, di dalam gambar itu merupakan contoh one-stop center yang terdapat di Kajang, iaitu Plaza Hentian Kajang, di mana plaza tersebut menyediakan kemudahan pengangkutan awam seperti teksi, bas dan juga kemudahan-kemudahan yang lain seperti tempat membeli tiket untuk tiket bas dan juga tiket teksi. Jadi pengguna di Pekan Kodiang tidak perlu lagi pergi ke tempat lain untuk membeli tiket bas sekiranya mereka ingin menaiki bas dengan wujudnya one-stop center ini di Pekan Kodiang. Okey, yang seterusnya adalah dengan mempelebarkan jabatan yang sedia ada. Okey, seperti mana yang dapat dilihat di dalam gambar tersebut merupakan jabatan yang melintasi Sungai Sentap. Dan jabatan ini merupakan jabatan dua lorong yang sudah lama dibina dan agak sesak pada waktu-waktu tertentu. Dan sekiranya ada kereta yang ingin membelok di simpang-simpang yang terdapat di jambatan tersebut. Jadi sekiranya dengan mempelebarkan jambatan tersebut, maka lalu lintas akan berjalan dengan lebih lancar lagi. Okey, yang seterusnya adalah dengan membina kawasan parkir yang lebih luas ataupun banyak. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam gambar tersebut, bukan gambar daripada Google Map, iaitu satelit, menunjukkan gambar daripada atas Pekan Kodiang. Seperti mana kita dapat lihat dalam gambar tersebut, terdapatnya Masjid Jamik Pekan Kodiang, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Chong Hua Kodiang, dan tapak pasar pagi serta akid perniagaan di Pekan Kodiang. Okey, kedudukan empat-empat tempat ataupun kawasan ini merupakan sangat berdekatan antara satu sama lain, dan pada waktu-waktu tertentu kawasan ini tidak mempunyai parkir yang mencukupi. Sebagai contoh, di Masjid Jamik Pekan Kodiang pada hari Jumaat, pengunjung ataupun jemaah terpaksa meletakkan memarkirkan kereta mereka di sepanjang bahu jalan kerana tidak mempunyai parkir yang mencukupi di dalam masjid tersebut. Begitu juga dengan keadaan di tapak pasar pagi pada hari-hari seperti hari Sabtu dan juga hari Ahad yang mempunyai banyak kenderaan di sekitar bahu jalan kerana tidak mempunyai parkir yang mencukupi. Okey, berikut merupakan cadangan parkir yang dicadangkanlah untuk dibina di kawasan tersebut, iaitu parkir yang luas maupun parkir yang bertingkat. Jadi sekiranya parkir ini dibina berdekatan empat kawasan tersebut, maka masalah kekurangan parkir akan dapat diatasi dengan lebih baik lagi. Okey, setakat itu saja pembentangan dari saya untuk tugasan ini. Sekian, terima kasih.